والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan pertolongannya kita dapat meneruskan kuliah kita pada malam ini, berhubung dengan kitab kita yang kita pilih untuk kita baca itu, iaitu berhubung dengan At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, berkaitan dengan urusan kematian dan juga perkara yang berkaitan dengan akhirat. Apabila kita sebut kematian, sebelum saya nak meneruskan kuliah ataupun kelas pada malam ini, 2-3 hari yang lepas kita telah mendengar, telah pergi dan meninggalnya guru kita, Al-Imam Tuan Haji Ku Abdullah. Oleh kerana masjid ini sangat dekat dengan beliau, kita semua mengenali beliau sebagai seorang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga kan di hujung usia beliau mewakafkan dirinya untuk mengajar Al-Quran. Walaupun dalam keadaan yang uzur, sakit, beliau masih mengisi ruang dan masa yang ada dengan mengajar Al-Quran. Kita mengenali beliau, ramai daripada kita yang mungkin pernah belajar, menjadi makmum, mendengar, menghayati bacaan Al-Qurannya, sehingga akan dikenali beliau sebagai ahli di dalam Al-Quran. Demikianlah manusia, tuan-tuan. Kehidupan yang kita lalui ini akhirnya kita akan tinggal. Dan apa yang kita baca di sini ini juga berhubung dengan kematian. Bila kita melihat bagaimana almarhum, penggunaan Allah yarham tu dari sudut bahasa Arab dia agak kurang tepat. Allah yarham tu dari sudut istilah Arabnya dia kurang tepat. Almarhum artinya yang dirahmati. Kita melihat beliau menghabiskan sisa umurnya dengan Al-Quran. Persoalan yang patut kita tanya kepada diri kita, tuan-tuan, sejauh mana kita dengan Al-Quran? Nabi SAW menyatakan di dalam hadis yang selalu kita dengar, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan datang kepada kamu pada hari kiamat nanti, syafi', sebagai pemberi syafaat. Kita hukum apa yang zahir, yang kita nampak pada diri beliau. Apatah lagi di hujung usia beliau diuji dengan sakit. Yang kita semua tahu, sesiapa yang diuji dengan sakit sebelum daripada beliau ataupun kita meninggal dunia, apa hadis itu kata? Orang yang sakit sebelum mati,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah Azza wa Jal berikan kesakitan yang panjang sebelum daripada dia meninggal, dia akan bangkit di hadapan Allah dalam keadaan bersih daripada dosanya. Zahirnya kita nampak begitu banyak tanda-tanda kebaikan pada diri beliau. Pada hari kematian beliau, begitu ramai orang datang salat. Begitu ramai orang menyebut kebaikan, jasa. Bahkan yang paling disebut ialah apa yang beliau lakukan dengan Al-Quran. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita mengambil iktibar daripada kematian ini. Bagaimana esok ketika orang menyebut kematian kita, pada hari orang menyebut kita telah pergi meninggalkan dunia ini, barangkali apa benda yang orang akan sebut tentang diri kita? Pernahkah tuan-tuan tertanya, pada hari tuan-tuan meninggal, pada hari tuan-tuan diumumkan telah pergi meninggalkan dunia ini, apa yang orang akan sebut tentang diri tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengampunkan dosanya, menempatkan rohnya di kalangan orang-orang saleh, di kalangan orang-orang ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah membangkitkannya pada hari kiamat dengan penuh kemuliaan Al-Quran. Amin, insya-Allah. Bab yang berikutnya yang akan kita baca pada malam ini, iaitu bab yang dibawa oleh pengarang kitab kita, muallif rahimahullah, iaitu bab pada menyatakan tentang apa yang akan disoal terhadap seorang hamba tentang perbuatannya di dunia dan bagaimana soalan itu berlaku. Wa kaifiyatis su'al. Di dalam bab ini, pengarang membawa beberapa dalil daripada Al-Quran tentang Allah Azza wa Jal menyatakan dengan tegas dan jelas bahawa setiap daripada tindak tanduk, perbuatan, perkataan dan perlakuan manusia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Itu bab yang akan kita baca pada malam ini. Babnya apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang akan kita lalu nanti, pertama, setiap daripada tindak tanduk, perbuatan dan perkataan kita akan dipertanggungjawabkan. Bahkan Allah menyatakan bahawa manusia itu akan dikembalikan dan dibalikkan kepada kami, dan kami akan menyebut dan memberitahu setiap daripada apa yang mereka lakukan. Dan saya akan baca ayat-ayat yang dibawa oleh penulis, kemudian kita akan tengok huraian dan juga penjelasan yang disebut oleh para ulama berhubung dengan ayat-ayat yang dibawa oleh pengarang kita. Yang pertama, beliau membawa daripada surah Al-Isra ayat 36. Daripada surah Al-Isra ayat 36. Ayat yang selalu tuan-tuan baca tu, yang selalu kita dengar tu. Apa dia yang disebut pada ayat ini? Dia bawa potongan, dia tak bawa daripada awal, dia bawa potongan. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati-hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya. Dalam ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya as-sam', pendengaran, penglihatan, hati-hati manusia,
seluruhnya akan diminta untuk bertanggungjawab. Mas'ula, akan ditanya. Kemudian pengarang membawa ayat yang kedua daripada surah Yunus ayat 23. Surah Yunus ayat 23. Thumma ilayna marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan, fayunabbi'ukum, maka akan diberitahu kepada kalian kamu, bima kuntum ta'malun, di atas apa yang telah kamu lakukan. Kemudian pengarang membawa daripada surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala, bahkan sesungguhnya, wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya demi Tuhanku, latub'athunna, sesungguhnya mereka kamu akan dibangkitkan. Latub'athunna, kamu akan dibangkitkan sesungguh-sungguhnya, bukan sahaja dibangkitkan dan dikumpulkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian sesungguhnya kamu akan diberitahu di atas apa yang telah kamu lakukan. Itu di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Dan yang terakhir, ayat yang dibawa oleh pengarang ialah ayat daripada surah Al-Zalzalah ayat yang ke-8 yang selalu tuan-tuan baca, wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Apa dia maksudnya? Apa sahaja yang kamu lakukan mithqal dzarrah, sebesar zarrah, syarran, kejahatan, yarah, kamu akan melihatnya. Apa poin daripada ayat-ayat yang kita dengar tadi? Apa yang tuan-tuan boleh dapat kesimpulan dia? Daripada ayat surah Al-Isra 36, daripada surah Yunus 23, daripada surah At-Taghabun ayat yang ke-7, daripada surah Al-Zalzalah ayat yang ke-8, kesemuanya membawa mesej yang sama, bahawa setiap daripada perlakuan, perbuatan, amalan, tindakan yang dilakukan akan diberitahu di hadapan Allah, akan dibongkar, akan dibentangkan, akan ditunjuk. Ini yang dibawa oleh pengarang kitab kita. Dia nak bawa di dalam bab ini bahawa apa sahaja yang manusia dengar, manusia lihat, manusia cakap, manusia buat, kesemuanya akan minta dibawa di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Sebab itu kita nak tengok huraian para ulama di dalam bab ini. Hadirin mukminin, hari ini sehari dua, tuan-tuan tentu mendengar apa yang selalu disebut oleh masyarakat kita. Apa dia sebut? Sehari dua ni yang popular. Saya tak ada kaitan lah dengan tajuk tu. Apa dia tuan-tuan? Apa yang popular sehari dua ni, yang viral, yang tular, yang menjadi sebutan ramai? Mahkamah Allah. Betul ya? Tak tahu pasal apa. Tapi banyak pihak dia akan kata apa? Sama ada sebelah sana ke sebelah sini, akhirnya manusia itu akan balik di hadapan mahkamah Allah. Mahkamah Allah lah yang akan menentukan kesudahannya. Semua semangat mahkamah Allah. Malangnya sebahagian besar orang ni, bila dia buat, dia tak teringat ke Allah. Saya bukan kata pada siapa-siapa, umum. Masalah orang kita ni, dia ada kecenderungan bila kita sebut, dia duk kata, kita kata kat dia. Kita sebut umum. Sehari dua ni manusia sedar bahawa adanya mahkamah Allah.
Sedangkan orang beriman, antara perkara utama di dalam usul akidah dia apa dia? Dia beriman kepada hari apa? Mahkamah Allah tu bila? Orang ni Malaysia ni sehari dua ni semua pakat mengaji undang-undang belaka. Hebat kan? Semua dahsyat kan? Di Malaysia ni tuan-tuan, kita ada 3 mahkamah. Mahkamah pertama, mahkamah tinggi. Lepas tu naik pergi mahkamah rayuan. Lepas tu naik pergi mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan tu the highest court. Mahkamah yang paling tinggi lah Malaysia ni lah. Jadi pasal tu kadang-kadang bila orang jatuh hukuman di mahkamah tinggi, tak masuk penjara lagi. Dia duk kalut. Awak tak masuk penjara lagi tak tahu? Bukan salah dah. Itulah orang kata, hang kalau tak reti jangan bercakap. Dia baru mahkamah tinggi, belum pergi mahkamah rayuan lagi. Boleh jadi lepas. Kan? Kalau mahkamah rayuan sangkut, boleh pergi mahkamah persekutuan. Kalau mahkamah persekutuan sangkut, tu yang keluar buah mahkamah Allah tu. Betul tak? Depa lah kata. So malam ni saya bukan cari tajuk, tapi tajuk memang macam tu. Dia memang ada kaitan dengan isu mahkamah Allah. Seperti mana di dunia ni kita ada mahkamah yang bersidang. Apa dia bersidang tu? Artinya pihak pembelaan, pihak pendakwaan, pihak pembelaan akan bela, pihak pendakwaan akan tuduh. Kemudian setiap orang akan datangkan saksi berhujah. Demikian Allah buat pada hari akhirat. Di akhirat esok, di mahkamah Allah yang tuan-tuan baca, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu seadil-adil hakim? Bala, kan kita baca bala, betul, bahkan benar. Allah itu seadil-adil hakim. Ada tak esok di hadapan mahkamah Allah manusia berhujah? Ya. Dan pengarang kita dia bawa di dalam bab ini bagaimana proses di hadapan mahkamah Allah. Cuma di sana dia tak ada peguam. Laisa bainahu, tidak ada di antaranya dan Allah turjuman. Dalam hadis. Dalam hadis itu kata, tidak ada di antara manusia itu dengan Allah turjuman. Turjuman ni kita terjemah sebagai pengantara, pembela lah. Artinya dia defend diri dia sendiri. Boleh tak tuan-tuan kalau tak ada di dunia ni, kalau tak ada peguam bela, tuan-tuan nak bela sendiri? Boleh. Boleh. Tuan-tuan nak bela, tengok peguam pun karut lah kan. Ya, tuan-tuan pergi bela sendiri, boleh. Tapi di hadapan Allah memang tuan-tuan kena bela sendiri. Tidak ada pembela di antara tuan-tuan dengan Allah. Yang tu kita akan tengok nanti. Baik, kita sambung. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam kitabnya yang terkenal Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini satu kitab tafsir yang saya kempen juga, tuan-tuan boleh beli. Sebab kitab ni sangat mudah faham, ringkas. Nama dia pun Taisir, mudah. Jadi kalau tuan-tuan duk cari kitab tafsir nak bagi mudah faham Al-Quran ni, antara yang bagus, yang moden, yang ringkas, yang kalau kita baca boleh faham terus, kitab ni lah. Dah diterjemahkan. Nama dia Tafsir As-Sa'di. Tapi nama betul dia Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Tu nama penuh dia. Dalam tafsir itu kata Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Dia kata ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basar wal fuad. Ayat yang kita baca Al-Isra 36 tadi ni, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu mengetahui tentangnya. Itu maksud dia. Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Baru dia pi inna sam'a wal basar wal fuad.
Kata Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Dia kata jangan, ayat ini mengajar kita jangan mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa benda yang kita tak ada ilmu, kita jangan cakap, kita jangan ikut dan kita jangan buat. Itu mudahnya. Kata dia sebab apa? Kerana setiap perbuatan anggota tubuh akan dipertanggungjawabkan, sama ada perbuatan anggota badan, perkataan, lisan, kerana tujuan kepada penciptaan manusia itu ialah ibadah kepada Allah. Dia kata pasal apa benda kita tak tahu kita jangan buat, sebab bila kita buat benda yang kita buat tu kita kena jawab. Maknanya apa tuan-tuan? Tuan-tuan tidak boleh bagi alasan tak tahu. Setengah orang dia dapat satu hadis, dia sebar. Kita kata pasal apa pergi duk forward? Hadis ni palsu. Antara sehari dua ni yang palsu, yang duk tersebar tu. Tak tahu tuan-tuan dapat tak dapat. Lepas Rasulullah wafat, Jibril turun tarik 10 benda. Siapa dapat dalam WhatsApp dia? Delete, buang. Kadang-kadang grup reunion, grup taman, grup kampung. Satu lagi saya nak tegur, bukan tuan-tuan lah, ni tak payahlah duk buat perangai, tak ada agama ajak perangai salam subuh, salam lohor, salam asar. Tak ada dalam agama kita duk ajak kelaku lagu ni. Penuh kadang-kadang salam subuh, salam duha, salam lohor. Salam apa? Salam. Salam yang ada khutbah hari ni, Assalamualaikum. Tak payah duk buat dah. Pagi-pagi kalau nak bagi Assalamualaikum, dan tak payah duk buh dalam grup Assalamualaikum. Bahkan di kalangan fuqaha dia kata apa? Tak wajib jawab salam tulis. Yang wajib jawab ni salam cakap. Letih kita. Assalamualaikum, salam subuh, salam sai kau nu, salam kau ni. Hang telefon tu. Tak ada dalam agama ni, tak ada. Tak ada. Siapa dia yang duk buat kelaku ni? Yang duk buat kelaku ni orang yang tak tahu. Bila kita kata tak ada, dia kata tak tahu. Tak tahu Quran kata wala taqfu, jangan duk buat. Sebab itu bila kita sebar hadis palsu, di kalangan ulama hadis kata siapa-siapa yang sebar hadis palsu dia kena. Dia tahu ke dia tak tahu, dia kena. Berat tu. Terutama yang duk sebar tu. Apabila Rasulullah wafat, Jibril akan turun. Bila Jibril turun, Jibril akan tarik 10 benda. Keberkatan lah, kesihatan lah, ke apalah, 10 benda. Kita pun sebarlah. Dengar anak-anak. Sebarlah kawan-kawan ni, 10 benda Jibril turun. Jibril mana turun? Tak ada dalam hadis. Tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam Abu Daud, tak ada dalam Ibnu Majah, tak ada dalam An-Nasai, tak ada dalam Tirmizi, tak ada dalam, bukan kata tak ada dalam Sunan Sittah, tak ada dalam Musannaf Abdul Razzaq, tak ada dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah, tak ada dalam Musnad Ad-Dailami, tak ada. Semua ni tak ada. Tak tahu boleh mana. Boleh mana kak? Grup sekolah. Persebab buat apa? Oh palsu ke? Kak tak tahu. Kak pun kena. Pasal apa kena? Pasal Quran kata kalau tak tahu jangan ikut. Pasal tu berat tuan-tuan. Tangan tuan-tuan yang forward tu akan ditanya. Tangan ni kah yang hantar hadis palsu tu? Tangan tu kata saya tak tahu, dia tekan. Pasal apa pi tekan? Saya tak tahu kata palsu. Kalau tak tahu kata saya kata palsu, pi sebar buat apa? Sengak. Dia kata getak nak sebar. Fitnah. Lagi duk cerdik telefon, lagi duk bodoh kita. Telefon tu nama elok dah, smartphone. Tapi pengguna tu stupid people. Kecanggihan sepatutnya mencerdikkan kita. Berhati-hati kerana ni soal agama. Soal tuan-tuan nak forward berita-berita hak berkaitan dengan dunia apa semua tu, saya tak mau masuk campur lah. Kan? Tak dan hakim jatuh hukum, tuan-tuan dah tahu dah. Yang tu saya tak mau masuk campur ni, kita soal agama ni.
Soal agama. Nampak? Baik. Sebab itu dalam kaedah dia kata apa? Ni yang jenis-jenis duk sebar ni, yang jenis-jenis duk forward ni, dalam kaedah dia kata in kunta naqilan fa alayka bitashih. Yang ni kaedah ni tuan-tuan pegang. Tulis. Mau tulis besar-besar di telefon tu. Mau tulis besar-besar di masjid ke di mana ke. In kunta naqilan, dia bunyi macam mana? In kunta naqilan fa'alaika bitashih. In kunta naqilan, jika engkau seorang yang membawa naqilan, orang Melayu guna nukil. Nakal tu naqilan orang yang menakalkan, orang yang menukilkan, artinya orang yang bawa berita tu. In kunta naqilan, jika engkau orang yang menukilkan benda tu, macam saya lah, saya ni orang yang cakap ni, fa'alaika, apa tanggungjawab kita? Bitashih. Kita kena make sure apa yang kita nak nukil tu sahih. Jadi ustaz yang duk kata saya ni nakal je, tu kan orang Kelantan dia guna perkataan banyak. Tuan-tuan kalau nak belajar bahasa Arab, tuan-tuan pergi mengaji bahasa Kelantan. Kelantan ni banyak bahasa dia sama dengan Arab. Naqilan, nakal. Dia kata saya nakal je. Dia tak boleh lepas. Kita tak boleh guna alasan kita nakal. Kita tak boleh guna saya riwayat saja, saya mai habaq saja, saya mai baca saja. Tak boleh. Satu orang ustaz dia baca-baca benda palsu. Kita pergi tanya dia, pasal apa ustaz pergi baca hadis palsu tu? Saya mai baca saja. Tak boleh. Tukang baca, tukang cakap yang nak bawa ilmu ni, fa'alaika bitashih. Dia kena pi siasat dulu. Dia kena pi cek dulu benda yang dia nak nukil tu sahih ke tak. Payah tak payah duk buat. So maknanya bila kita nak forward, kita nak tulis, kita nak cakap, kita nak quote, kita kena make sure benda tu sahih. Macam mana kita nak tahu? Kita kena cek. Macam mana nak cek? Kena tanya orang yang ada ilmu, ataupun mungkin kita pandai sikit, kita boleh cek ke diri. Payah sangat tuan-tuan tanya orang yang ada ahli. Ni saya dapat satu hadis ni, bolehkah saya forward? Ni dah forward dah. Lepas tu baru dia tanya. Nampak? Itu apa yang disebut oleh para ulama, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Jadi maknanya tuan-tuan, setiap benda yang Allah Subhanahu wa taala catat dan tulis tentang perbuatan kita ni, semua dia akan buka pada hari akhirat esok. Jadi tuan-tuan jangan susah hati ada orang yang dizalimi. Sebab itu orang beriman ni dia tak susah hati. Apa yang dia tak susah hati? Dia tak susah hatilah apa yang dia buat tertulis kemas di dalam catatan Allah. Ini perkara yang kerap kita sebut. Orang beriman, suatu benda yang mendidik dia untuk ikhlas kepada Allah, apa sahaja benda yang dia buat, dia tahu di sisi Allah ada catatan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam banyak ayat bahawa dia tidak akan menzalimi kita di atas apa yang kita buat. Pertama, tuan-tuan tak payah takut benda yang tuan-tuan buat Tuhan tak tulis. Naya. Dunia ni naya. Tuan-tuan buat satu benda orang tak bayar gaji atau orang tak perasan, jadi tuan-tuan tak dapat apa, naya. Jadi kalau benda yang kena habaq, tuan-tuan kena habaq kan. Pasal tu ada benda kadang-kadang orang lah duk tangkap gambar kan, dia bukti kata dia ni apa semua, dia kena tunjuk lah pasal benda tu urusan dunia. Tuan-tuan jangan duk buat beriman pelik sangat. Tak apa, Allah Ta'ala ada lingkup. Benda-benda urusan dunia yang kena bukti, yang kena tunjuk kan. Pi kerja panskap lah. Pasal orang nak tengok pi tak pi. Yang ni pi hang tak panskap. Allah ada. Raqib, atib, apa lagi hang nak? Dak lah, betul lah. Tapi yang ni urusan dunia. Report apa semua yang orang suruh tulis lah. Tu imam kan ada buku kedatangan, dia mai dia kena tulis lah. Yang tak mai jangan tulis, yang mai tulis. Jangan suruh orang mai tulis.
Kan? Nah tulis. Jangan Tok Imam tu, awak Tok Imam tak tulis, Tok Bilal tanya. Kita Allahu Akbar tu malaikat tulis dah. Tak apa, hang jawablah dengan mufti esok. Dia bagi apa tak mai qak tanya malaikat. Saya mai tak mai tanya malaikat. Ini urusan dunia. Pasal itu mahkamah dunia ni guna tak? Berguna. Mahkamah dunia ni diambil kira tak? Ambil. Pasal itu Nabi sendiri menghukum di atas hukuman dunia. Bila orang mai dekat Nabi, Nabi tak pernah kata. Orang mai bawa kes kat Nabi, Nabi tak nak kata apa. Ni, hampa balik, hampa doa, esok Allah Ta'ala tunjuk. Tak. Setiap kes yang diangkat kepada Nabi, Nabi jatuh hukum. Sebab itu tuan-tuan akan dengar hadis yang Nabi kata apa? Kalau aku tersilap, aku telah memberikan potongan neraka kepada kawan tu. Maknanya Nabi bila mai kes, dia tak kata. Nabi sendiri tak guna ayat kita guna. Ni Rasulullah kami berkelahi dari satu benda ni, bertikai ni, macam mana? Rasulullah kata, tak payahlah kita duduk hukum di dunia ni. Kita serahlah kepada Allah Ta'ala, dia akan hukum. Sebaik-baik mahkamah, mahkamah Allah. Nabi kata begitu lah? Nabi tak kata, Nabi jatuh hukum. Pasal Nabi tahu, akhirat soal lain, dunia soal lain. Pasal itu Nabi jalan. Hatta Sulaiman dengan Daud, tuan-tuan tengok tak? Sulaiman dengan Daud. Daud alaihi salam pak dia. Sulaiman tu anak dia. Sebab itu Sulaiman bin Daud. Apa kes yang paling terkenal tentang kes Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni? Cerita apa? Cerita satu orang perempuan bawa anak berebut kan? Macam mana Sulaiman buat? Sulaiman buat macam mana? Sulaiman kata kita belah dua anak ni. Panjanglah cerita tu kan. Tapi nak habaq kata Sulaiman pun ada pengadilan dia. Baik. So dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam beberapa ayat, antaranya An-Nisa ayat 40. Ayat-ayat ni tuan-tuan memberikan suatu ketenangan kepada orang beriman bahawa kalau dia tidak bersalah, kalau dia tak melakukan perbuatan itu, dia tidak akan diazab oleh Allah. So dia jangan risau. Benda kalau dia tak buat, dia tak akan kena. Sebab itu Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 40, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang di antara kamu walaupun sebesar zarrah. Tu Allah kata dalam Quran. An-Nisa ayat 40. Tuan-tuan balik pergi tengok. Allah kata innallaha la yazlimu. Allah tak zalim. Jangan duk risau. Jangan duk risau. Tapi kalau kita tengok nilaian manusia, tak sama. Betul tak? Baik. Kemudian Allah sebut juga dalam suratul Kahf yang tuan-tuan baca hari ni. Suratul Kahfi ayat yang ke-49. Allah kata apa? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Tadi An-Nisa 40, yang kedua Al-Kahfi 49. Kemudian tuan-tuan tengok dalam surah Luqman ayat 16. Surah Luqman ayat 16. Allah kata apa? Allah cerita tentang nasihat Luqman pada anak dia. Luqman kata, ya bunai, wahai anakku, innaha in takun mithqala habbah khardal fataku fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu amalan yang sebesar zarrah, habbah min khardal, sebesar biji sawi. Habbah ni biji, habbah. Kan habbah. Habbatus sauda. Habbatus sauda. Habbah tu, habbah. Kan biji hitam. Kalau ada suatu perbuatan sebesar biji sawi, fis sakhra, dalam ketui batu. Dalam ketui batu sakhra. Pasal itu tuan-tuan tengok di Palestin ada satu kubah, kubbatus sakhra. Kubah apa dia panggil, kubah batu tu. Kan? Kalaulah ada suatu benda sebesar biji sawi atau berada di dalam batu, au fis samawat, atau di langit, au fil ard, atau di bumi. Maknanya duk tang mana pun, besar mana pun perbuatan itu, sekecil mana pun amalan itu,
Allah Ta'ala akan memberikan balasan. Dan Allah tutup dengan Allah kata innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Khabir. Kita rajin nak dengar perkataan khabir. Wallahu bima ta'malun khabir. Allah itu maha mengetahui. Jadi orang beriman ni dia tak rasa ketak dada. Sebahagian ibu-ibu bapa dia kecewa. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kecewa. Kecewa apa? Kebaikan kita yang kita buat pada orang tidak dibalas setimpal dengan apa yang kita buat. Sebahagian ibu bapa, ibulah terutama sekali kan, dia sangat galak lah kalau anak-anak tak kenang jasa dia. Kan? Mengandung, bertarung nyawa melahirkan anak, tak tidur malam menyusu, kan? Berkorban, besar jasa dia. Anak tu tahu tak? Anak tu mana nak tak apa. Kita pula nak kena duk cerita kat dia. Kan? Tuan-tuan duk cakap kadang-kadang ni, tengok ni mak hang menyusu ni teruk ni. Kita tak kata, tak apalah, mungkin dia tension, biar pilah. Budak tu tak faham. Mungkin dia nak abang kat laki dia aku. Tapi bila dia besar, kita mengharapkan dia balas lah pengorbanan kita, betul tak? Tiba-tiba dia tak balas. Bahkan kalau dia tak balas pun kita boleh terima lagi. Dia lawan kita. Oh tuan-tuan, memang kita kecewa. Sebab itu orang beriman, apabila dia percaya kepada ayat-ayat ini, dia tidak akan kecewa dengan hidup ni. Ibu-ibu yang beriman yang duk dengar ustaz-ustaz baca ayat ni, kalau anak-anak tak balas jasa dia, anak-anak tak kenang budi dia, sedih tu sedih lah sebagai manusia. Siapa tak sedih? Tapi dia tak kecewa. Pasal itu dalam Islam tak ada ayat halal susu ni. Nak abang bilah. Tak payahlah duk buat gempak keling. Hang jaga aku tak halal susu ni. Nak halal apa benda tu wajib dia bagi. Benda wajib tak payah minta halal. Yang duk ajak minta halal ni drama Melayu. Dalam agama dia tak habang halal tak halal. Susu ni kalau mak tak bagi, mak berdosa. Pasal apa mak berdosa? Mak kena menyusu. Lepas tu dia duk gempak anak dia. Anak dia pun takut kan. Oh, okeylah mak minta halal lah susu. Kalau dia minum susu lembu, dia nak pergi cari lembu tu. Pasal itu kita tuan-tuan bukan bercakap atas emosi. Agama ni dia tak ikut emosi. Agama ni di atas nas. Tu saya nak sebut lah. Orang tanya kena minta halal ke susu ni? Tak payah. Macamlah tuan-tuan hari raya duk pergi, kita saja pergi buka. Tuan-tuan tak gaduh lah. Kalau nak drama tak apalah. Tapi kalau agama dia tak ajak. Drama apa? Abang, cik minta halal lah makan minum yang abang bagi selama ni. Tak payah, tak payah. Dia tak bagi, dia berdosa. Duk pergi minta halal apa benda yang dia wajib bagi. Benda tu memang dia kena bagi. Yang kita duk pergi minta halal apa? Pasal apa? Pergi habang. Pasal benda ni hukum. Satu isteri kalau tak minta halal, haram tak? Kalau suami dia kata, suami dia jenis gempak sikit. Aku tak halal. Dia jadi macam mana? Hang kena bayar balik setiap nasi yang hang makan. Tak ada lah agama, tak ada. Banyak benda kita bongkar ni. Jadi orang perempuan jaga-jaga dengan peluru-peluru ni. Pagi tadi saya pergi ceramah di Polis Padang Besar. Dia bertanya pasal payung mah. Betul ke kalau polis tanya, betul ke kalau bagi kahwin ni dapat payung mah? Saya kata hadis payung mah ni tak ada. Tapi kalau menikah dua tak habaq, boleh payung atas belakang yang tu ada. Payung mah tak tentu, tapi boleh batang payung tu saya. Polis tu faham tak tahulah kan. Tapi tu saya jawab. Baik. So dalam suratul Baqarah ayat 281 Allah kata apa? Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan Allah tegaskan lagi, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Allah kata mereka itu akan diwafatkan dan mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Bima kasabat,
Apa yang mereka lakukan semua akan dibalas. Tidak ada yang tersembunyi di dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dan hilang dalam catatan Allah. Tak ada. Tetapi Allah ingatkan, wahum la yuzlamun, dan Allah tak zalim. Nampak? Baik. Hadirin mukminin. Kemudian pengarang kita bawa satu hadis. Hadis ni sangat masyhur. Apabila dia kata semua manusia akan ditanya, semua manusia akan disoal, kemudian dia bawa satu lagi ayat lah sebelum dia bawa hadis ni, ayat yang selalu kita baca dalam surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Ayat yang ke-8. Allah sebut, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang diberikan. Dalam ayat ini kita azan, sekali lagi saya perhabis sikit tafsir ayat ini. Ada hadis Nabi sebut tentang nikmat yang Tuhan akan tanya ni. Ada satu nikmat yang Tuhan akan tanya. Kita azan dulu. Sekali lagi saya perhabis sikit, kita tangguh kelas kita insya-Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
Baik tuan-tuan. Saya tutup perbincangan kita ni dengan ayat yang tadi ni. Muallif rahimahullah, penulis kitab kita ni, dia kata waqal, dan Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surah At-Takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sesungguhnya mereka pasti akan ditanya pada hari itu 'anil na'im, tentang nikmat yang diberikan. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan ni akan ditanya. Satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah lapar. Bila Nabi keluar, pada waktu dalam hadis tu kata waktu orang tak keluar. Waktu tu orang Arab tak keluar, manusia tak keluar. Mungkin duduk rumah, mungkin kita waktu apa kita tak keluar? Tengah hari ke, waktu malam ke, orang tak keluar waktu tu. Nabi keluar. Dalam hadis tu kata bila Nabi keluar, Nabi jumpa Abu Bakar. Nabi jumpa Abu Bakar. Kebetulan ada Umar. Nabi tanya, ma akhrajakuma? Apa yang mengeluarkan hampa, atau pasal apa yang hampa keluar waktu-waktu ni? Dia berkata, ya Rasulullah, kami keluar daripada rumah ni kerana kami lapar. Kita kalau keluar rumah ni kadang-kadang kita keluar banyak sebab lah. Tapi mereka keluar ni kerana lapar. Mereka jumpa Nabi keluar pun kerana lapar. Nabi jumpa Abu Bakar, Nabi jumpa, ma akhrajakuma? Apa pasal hampa keluar ni? Keluar mai cari apa? Dia berkata, kami lapar Rasulullah. Abu Bakar, Umar. Nabi kata, aku pun lapar. Jom kita pergi rumah sahabat ni. Pendekkan cerita, dia pergi rumah sahabat ni. Sahabat ni kata, marhaban. Tidak ada orang yang lebih beruntung mendapat tetamu yang paling mulia pada hari ini melainkan diri aku. Dia kata, hari ini akulah orang yang paling beruntung, tetamu yang paling mulia mai rumah aku, Nabi SAW. Dia pun masuk, terus pergi siap angkat mai kurma dekat Nabi, kurma muda apa semua, mai jamu Nabi, angkat susu apa semua, buat mai kambing. Dalam hadis tu kata, bila Nabi makan, sahabat makanlah, lapar makanlah. Boleh tak kita makan sampai kenyang ni? Boleh. Setengah orang dia tak berani nak makan sampai kenyang ni. Nabi makan sampai kenyang. Dalam sebahagian riwayat Nabi makan. Hadis yang tuan-tuan duk dengar, nahnu qaumul la na'kul hatta apa? Nahnu la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami adalah kaum yang tidak akan makan melainkan kami betul-betul lapar. Wa idza akalna, dan apabila kami makan, la nashba', kami tak akan makan sampai kenyang. Hadis ni tidak sahih. Kerana dalam sebahagian riwayat, Nabi bila dia makan, sahabat jamu, kenyang. Jadi bila tuan-tuan jamu orang, dia nampak dia makan kenyang, alhamdulillah kan. Apatah lagi kalau orang yang jamu tuan-tuan tu, wallahu a'lam. Ada satu cerita katanya, Imam Syafi'i dia pergi ke rumah Imam Ahmad. Imam Syafi'i dia pergi rumah Imam Ahmad. Dia makan banyak lah kan. Makan banyak. Lepas tu orang tanya, apa sebab dia makan banyak? Katanya Imam Syafi'i kata, aku bila mari rumah Imam Ahmad ni, aku makan banyak kerana aku yakin tidak akan masuk ke dalam rumah Ahmad ni melainkan makanan yang halal. Maksudnya bila kita pendek kita, bila kita kenal kawan kita tu, kita tahu dia warak, kita tahu dia ni jenis jaga halal haram ni, kalau kita makan kita yakin lah kan. Walhal kalau kawan tu menang nombor ekor pun boleh kita makan. Katakanlah satu orang dia menang nombor ekor, dia ajak tuan-tuan pergi makan, boleh tak? Boleh tak kan? Boleh ya. Yang tikam dia siapa tuan-tuan? Satu orang isteri dia tanya, dia kata suami dia menang judi, balik bagi dekat dia, suruh pergi beli beras. Boleh tak dia beli? Boleh ya. Pasal yang judi tu suami dia, yang haram tu suami dia, bukan dia. Boleh tak? Kalau gamak wah-wah, hentak mai di rumah.
Lepas tu bila Nabi makan, Nabi berhenti menangis. Nabi teriak. Umar, Abu Bakar tengok Nabi teriak, mereka pun tanya, pasal apa? Wa ma yubkika? Pasal apa teriak Rasulullah? Tadi kita keluar daripada rumah dalam keadaan kita lapar. Ingat tak? Masa kita keluar tadi, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dalam keadaan lapar, tak ada makan. Allah telah hantar makanan dan kita boleh makan. Dan Nabi kata, aku menangis, takut kerana aku teringat kepada ayat ini. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tuhan akan tanya di atas nikmat yang kita makan ini. Nabi berhenti tuan-tuan, menangis, takut nak jawab isu. Walhal benda tu halal. Sebab itu kalau tuan-tuan baca permulaan surah itu, Alhaakumut Takatsur, Uthman pengsan 3 kali apabila baca ayat tu. Tapi dalam hadis ni dia ada cerita lain. Menarik juga cerita ni. Kita sambung sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila turun ayat ini, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lamma nazalat hadhihi al-ayah, apabila turunnya ayat ini, qala an-nas, manusia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, Allah kata dia akan tanya nikmat yang dia berikan kepada kita. Apa nikmat yang dia akan tanya itu? Nikmat ni banyak. Depa tanya dekat Rasulullah, nikmat apa yang Allah akan tanya tu? Sebab Allah kata kamu akan ditanya. Sesungguhnya ada banyak taukid dalam ayat tu. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tengok berapa taukid. Allah kata sesungguhnya kamu pasti ditanya. Sahabat tanya, apa yang akan kita tanya? Tengok jawapan Nabi. Nabi kata apa? Inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah, يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصحح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. حديث رواه الترمذي. Al-Albani menilainya sahih. Hadis ini riwayat Tirmizi. Apa makna hadis ni? Nabi kata, inna awwala ma yus'al, sesungguhnya pertama sekali yus'al, yang akan ditanya. Yus'al, akan ditanya. Akan ditanya pada hari kiamat nanti, yaumal qiyamah, yakni al-'abd minan na'im, tentang seorang hamba daripada nikmat-nikmat yang diberikan. Awal, apa yang pertama? Tuhan akan tanya apa? Agak-agak tuan-tuan ke dia? Pasal itu saya suruh tuan-tuan jaga. Tuan-tuan manfaatkan elok-elok. Tuan-tuan jangan sia-siakan. Nabi kata dalam hadis Tirmizi ni, pertama yang Tuhan akan tanya, alam nusahih jasmak, bukankah kami telah memberikan nikmat sehat tubuh badan kepada engkau? Based on hadis ni, kalau tengok apa yang dibawa oleh Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi dia bawa hadis ni dalam kitab dia At-Tazkirah ni, dia bawa riwayat ni. Apa dia maksud dia? Nikmat pertama yang akan Tuhan tanya, sehat. Sehat. Apa makna tanya sehat ni? Masa sihat buat apa? Itu soalan dia. Alam nusahih jasmaka, alam nurwika alma albarid. Soalan nombor 2 apa dia? Bukankah kami telah bagi engkau sihat, tubuh badan yang kuat? Bukankah kami telah beri engkau minum air sejuk? Tu air sejuk yang tuan-tuan duk minum, hilang dahaga tu, berapa kali tuan-tuan minum sehari? Semua tu Tuhan akan tanya. Sebab itu dalam hadis riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim yang selalu kita baca, Abu Barzah Al-Aslami juga sebut tentang soal kesihatan ni. La tazul, juga dibawa oleh Qurtubi dalam kitab ni, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergesil 2 kaki anak Adam. Kata para ulama, zahir hadis ni, setiap orang tidak akan lepas.
Sebahagian fuqaha bantah ada yang tidak akan berdiri di hadapan Allah. Siapa dia? 70,000 yang masuk tanpa hisab. Mereka tidak akan lalui benda ni. Selain daripada 70,000 tu akan lalu. Ada khilaf. Tapi saya nak habaq apa? La tazul, tak bergeser. La tazul, tak berganjak, tak bergerak. Hatta yus'al an arba', sehingga ditanya 4 benda. Salah satunya apa? Wa yus'al an jismihi fima ablah. Kesihatan yang diberikan itu kemana dimanfaatkan. Sebab itu kalau kita tengok perkataan imam di kalangan salaf, antaranya Abu Darda kata apa? Abu Darda kata as-sihhah ghinal jasad. Kaya tubuh badan itu, kita nak tahu satu orang tu kaya dia punya tubuh badan itu pada sihat tu. Sebab itu kata Ibnu Abbas ketika dia menafsirkan ayat innas sam'a wal basar yang kita baca Al-Isra 36 tadi, kata Ibnu Abbas fima sihhah al-abdan wal asma' wal absar yas'alullah al-ibad an-na'im innas sam'a. Allah Ta'ala akan tanya tentang kesihatan badan, kesihatan telinga, kesihatan penglihatan, ke mana mereka menggunakan badan itu, telinga itu dan mata itu, kata Ibnu Abbas. Dan akhir sekali tuan-tuan, apa yang disebut oleh Ibnu Hazmin. Ibnu Hazmin kata apa? Ibnu Hazmin kata setiap nikmat yang Allah berikan kepada manusia, nikmat itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, itu ialah bala, bukan nikmat. Apa-apa nikmat yang Allah bagi tidak mendekatkan diri tuan-tuan kepada Allah, ia adalah baliyah, musibah. Apa-apa nikmat yang tidak mendekatkan kita, kita nampak itu nikmat, kita nampak itu kelebihan, tapi kata Ibnu Hazmin Al-Andalus, itu adalah musibah pada dia. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebelum kita ditanya oleh Allah, seperti kata Umar Al-Khattab, tanyalah diri kamu sebelum kamu ditanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.